Assalamualaikum dan salam Seraku Sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Tumpuan berita, seramai 87 penghuni Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak Peryatim menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar dan Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Isteri yang di-Pertua Negeri Sabah Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Nurlidah Tan Sri Dato' R.M. Jasni telah menyempurnakan penyerahan sumbangan tersebut semasa melawat Kompleks Kebajikan Laila Taib di Kuching pada Khamis. Di samping itu, Isteri Premier Sarawak yang juga Penaung Penyatim Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang juga bersama menyempurnakan penyerahan sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan asas itu. Dalam lawatan itu, Toh Puan Nurlidah telah menyempurnakan upacara menanam pokok bunga sebagai simbolik keakraban kedua-dua negeri. Sementara itu, pada sebelah malam, lawatan rasmi 3 hari isteri yang di-Pertua Negeri Sabah ke Kuching telah diraikan dalam majlis makan malam di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Turut menghadiri majlis tersebut ialah isteri yang di-Pertua Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan isteri kepada Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Majlis indah itu telah diserikan dengan hiburan nyanyian daripada penyanyi-penyanyi tempatan, orkestra serta persembahan tarian kebudayaan pelbagai etnik di Sarawak termasuk Sabah. Antara yang hadir ialah isteri Ketua Menteri Sabah Datin Sri Panglima Juliah Salak, isteri kepada Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Datuk Dayang Morliah Dato' Awang Daud, isteri Datuk Sri Dr. Sim Kui Hian Datin Eng Ong Siong Ien, isteri Speaker Dun Sarawak Puan Sri Datin Amar Fatimah Iskandar dan isteri Speaker Dun Sabah Datin Noraini Saleh. Berita seterusnya, Sarawak menyasarkan jumlah ekspor tidak kurang 4 bilion ringgit bagi 2 taman perabot di Demak Laut dan Tanjung Manis. Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Datuk Hashim Bojet berkata Sarawak mempunyai bekalan bahan mentah yang besar bagi membolehkan pihaknya membina kilang perabot di Taman Perabot Sarawak di Demak Laut dan Tanjung Manis. Dan pada masa ini juga mereka menyumbang sejumlah 7 bilion ringgit nilai ekspor perabot Malaysia. Dan kalau kita dapat berkolaborasi dengan mereka dengan mengambil kira Sarawak mempunyai sumber bahan mentah yang banyak, maka kita dapat melaksanakan kilang perabot ini di Furniture Park Pusaka, Furniture Park Sarawak yang akan kita bangun di Demak Laut dan juga di Tanjung Manis. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengiringi Presiden Persatuan Perabot Muar MFA Steve Ong Yeo Huan mengadakan kunjungan hormat ke atas Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Wisma Sumber Alam di Kuching pada Khamis. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk meninjau potensi Sarawak sebagai destinasi pelaburan industri perabot di Malaysia. Berita selanjutnya, Sarawak Spice dengan penjenamaan baharunya Sarawak Spice Sarawak Sprite 2 adalah salah satu inisiatif Lembaga Lada Malaysia LLM bagi meningkatkan jualan dan produk lada Sarawak ke peringkat antarabangsa. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, usaha ini memerlukan sokongan daripada Kerajaan Sarawak untuk menyediakan lebih banyak tanah untuk tanaman lada di Sarawak. Katanya LLM memerlukan bekalan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan dari luar negara. I would like the Sarawak government today, I repeat again, YB Rahman, so that you be the second person after Dato' Edwin. You go back and talk to the minister and also the premier that we need more lands to plant our pepper. And there is a very great potential for pepper because I go around the world, 14-15 countries, we sell pepper and they can recognize the quality of our pepper and they can recognize that there is of good quality, good value and good taste and so forth, that what Gun mentioned just now. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pelancaran Sarawak Spice Sarawak Pride 2 di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Zuraida turut memberitahu bahawa penjualan dan pengedaran produk Sarawak Spice di Semenanjung Malaysia akan bermula pada bulan September depan. Berikut pula, track record atau rekod prestasi kontraktor penting untuk dilakukan semakan bagi mengelak daripada projek yang dijalankan menjadi projek sakit. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, rekod tersebut hendaklah menjadi penilaian utama sewaktu projek berkenaan dianugerahkan kepada mereka. Tanpa track record kita tidak tahu mereka berpengalaman, mereka ada kemampuan
ataupun kemungkinan mereka ada projek di sana sini. Ya. Sebab kita tahu projek di Sarawak terlalu banyak pada masa ini, pembangunan ya ini cukup rancak di mana-mana, tetapi pada masa yang sama kita tidak mahu kerajaan kerugian akibat projek yang sakit, akibat projek yang lambat ya, dan akhirnya kita akan dapati isu utama ialah isu integriti. Ya, kontraktor yang tidak amanah, kemudian penilaian peringkat kita mungkin ada kebocoran ya, dari sudut ya, isu-isu tertentu yang perlu ditangani, terlepas pandang dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat tapak projek transformasi luar bandar RTP bersempena Jelajah Integriti Siri 8 tahun 2022 bahagian Bintulu pada Selasa. Berikut merupakan antara tapak projek yang dilawati, antaranya tapak projek Bina Baharu Tamu Kampung Penan Muslim Batu 10, Jalan Bintulu Miri, projek Bina Baharu Pelana SK Tanjung Batu, projek Naik Taraf Dewan SK Kidurong 2 dan projek Bina Baharu Laluan Pejalan Kaki Berbumbung SK Kidurong 1. Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda menambah pihaknya juga turut berusaha memberi input kepada Kerajaan Sarawak bagi memastikan sesi penyampaian kerajaan lebih berkesan kepada rakyat. Dan pada masa yang sama isu integriti itu ya menjadi ukuran apabila projek-projek itu mahu dianugerahkan ya, kepada mana-mana kontraktor. Ya, saya sebutkan tadi ya, soal track record mereka, kemampuan mereka, ya, kemudian pelaksanaan projek itu sendiri. Ya, kerana itu sebahagian daripada lawatan yang dilakukan oleh pihak union ialah melihat projek yang telah siap. Ya, kebiasaannya orang melawat projek yang sakit, projek tengah dilaksanakan. Ya, sebahagian daripada lawatan kita lawat projek yang telah siap. Tujuannya untuk melihat setakat mana projek ini bawa manfaat ya, kepada rakyat, ya, kepada pihak yang memohon projek berkenaan. Ya. Dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Juanda berkata, pembudayaan integriti juga boleh dilaksanakan secara kreatif dan inovatif dengan kerjasama pelbagai pihak. Menurut beliau, kerjasama ini boleh dilakukan dengan pelbagai pihak melalui perkongsian maklumat, pengalaman dan amalan terbaik dalam kalangan agensi kerajaan, masyarakat dan juga semua pihak yang berkepentingan. Katanya lagi, sebagai pemimpin masyarakat, tumpuan dan tanggungjawab terhadap masyarakat haruslah diutamakan. Kita tidak mahu integriti kita dipersoalkan oleh anak biak kita. Dan kita tidak mahu hak masyarakat kita dipermainkan oleh mereka-mereka yang mempunyai kepentingan peribadi. Beliau berucap demikian semasa merasmikan penutupan rasmi Jelajah Integriti Siri 8 2022 bahagian Bintulu di Hotel Promenade Bintulu pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda turut memaklumkan inisiatif Union Sarawak yang memperkenalkan Hello Ombudsman. Ya, untuk makluman semua, saya ingin kongsikan satu lagi daripada inisiatif inovasi berkaitan ombudsman yang diperkenalkan oleh pihak unit integriti dan ombudsman Jabatan Premier Sarawak yang dinamakan Hello Ombudsman. Ia merupakan satu chatbot yang menggunakan platform Telegram. Saya rasa belum ramai orang pakai Telegram, tapi kita nak perkenalkan perkara itu sebab ia lebih selamat, lebih cepat dan lebih pantas. Bertujuan untuk menerangkan fungsi ombudsman, cara melapor dan menyimak aduan ombudsman. Pada majlis itu telah diadakan 3 ceramah iaitu dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, keduanya dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak dan ceramah pengurusan aduan ombudsman oleh Integriti dan Ombudsman Union Sarawak Jabatan Premier Sarawak. Sementara itu, dalam majlis sama, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, Datuk Majang Renggi berkata Kerajaan Sarawak merupakan antara negeri yang mempunyai pembangunan pelan anti rasuah organisasi OSCP yang tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 72 OSCP telah dibangunkan. Di mana pelan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dapat membantu menangani isu governance, integriti dan anti rasuah secara menyeluruh. Seterusnya, dalam perkhidmatan awam selain undang-undang yang membolehkan tindakan positif diambil terhadap pegawai yang sengaja menyebabkan ketirisan, pemborosan atau pembaziran dana kerajaan. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak mahu menjadikan penjawat awam yang efisien dan responsif dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama.
Balik ke perkembangan seterusnya. Dalam usaha memupuk minat membaca di kalangan komuniti setempat, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah menganjurkan program membaca bersama pemimpin di Sekolah Kebangsaan SK Bandar Baru Semariang baru-baru ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, selain meningkatkan tahap pembacaan rakyat Malaysia, program ini juga bertujuan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Sehubungan itu, beliau menggalakkan agar masyarakat di setiap kampung dan taman perumahan menyediakan satu tempat membaca, sama ada berbentuk perpustakaan ataupun berbentuk sudut bacaan. Ujarnya lagi, pada zaman yang serba moden ini, masyarakat juga boleh membaca buku digital melalui gadget seperti telefon pintar yang mempunyai banyak maklumat dari pelbagai segi. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan program tersebut di Dewan Aspirasi SK Bandar Baru Semariang pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai turut memaklumkan akan menyumbangkan buku dan bahan bacaan baharu kepada Perpustakaan SK Bandar Baru Semariang serta menyediakan peruntukan sebanyak RM5,000 untuk program membaca di sekolah berkenaan. Dalam program sama, beliau juga menyampaikan hadiah kepada murid-murid yang telah menyertai pertandingan sepanjang program tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjabar Fakta. Salam UKAS.